Ini ayat 37, ya. Kita lihat kupasannya di dalam muka surat 33 tafsir Al-Azhar karangan Pak Hamka, ya. Dua buku surat kupasannya itu, ya. Saya ingat saya terus kepada kupasan, ya. Maka berselisihlah golongan-golongan itu di antara mereka. Ikhtilaf, ya, tak sama dengan niza'. Apa bezanya? Niza' ini pertikaian yang membawa kepada permusuhan, ya. Itu ialah niza', pertikaian yang membawa kepada permusuhan. Ikhtilaf ialah perbedaan-perbedaan pandangan-pandangan, ya. Maka dari situlah timbulnya khilafiyah, ya, khilafiyah. Taib. Jadi katanya berbagailah perselisihan ahli kitab. Ahli kitab merujuk kepada Injil, ya. Kitab di sini merujuk kepada Injil, tetapi kemudiannya dinamakan Bible, Luke, John, Matthew, Barnabas, ya. Tentang hakikat kelahiran Nabi Isa. Kata-katanya di dunia mereka mewartakan dan mewar-warkan 25 Disember. Tetapi bila kita buat kajian, ketika mana Maryam disuruh supaya menggoncangkan apa nama tu, produk pokok tamar itu supaya gugur, rutab, daripada situ boleh pulih tenaga, maka sebenarnya di situ timbul persoalan. Disember bukan bulan tamar masak, bukan bulannya, ya. Kita kata tamar itu boleh berguguran begitu, musim sejuk. Disember ni musim sejuk. Jadi tamar masak ni musim panas. Jadi itu 25 Disember itu tertolak sebagai lahirnya Nabi Isa. Sebab tak mungkin bila Allah Ta'ala kata wahuzzi bijiz'in nakhli, dan goncanglah wahai Maryam akan podu tamar itu, tusaqit alaiki rutab, nescaya akan berguguranlah rutaban janiyah, buah rutab yang masak itu. Masya Allah, ya. Sekarang ni dia dah buat pula kurma sejuk. Kurma sejuk tu ialah kurma yang kira-kira tak sempat habis masak, dan kemudiannya dia terus masuk dalam peti sejuk. Kemudian sampai ke kedai sebelah Balir Enterprise tu, apa nama kedai? Azrisha. Dulu namanya Balir, bukan. Dulu namanya apa? Kedai runcit Kansa, apa nama? Seri Kansa, kan ya? Yang tu tabung haji lama, bukan, bangunan apa? Haji Isa tu, kan? Kan ada sebelah tu Azrisha. Kan ada tamar ditulis itu kurma sejuk, ya? Saya rasa dia adalah kurma yang kira-kira, dan kemudiannya dah hilang pahitnya, hampir masak, terus masuk dalam peti sejuk. Ya salam. Kemudian diekspor. Sedapnya tak tahu nak ngabur, kan? Ya tak? Dia ada banyak kategori. Kalau rutab ialah sesuatu yang belum dijemur. Kalau sudah dijemur dinamakan tamar. Kalau masih lagi kelat-kelat dinamakan balah. Jadi ini maknanya kita kata nama-nama tu bergantung kepada, maknanya kita kata kedudukan status masak tak masaknya tu, ya. Jadi perselisihan ahli kitab merujuk kepada Injil. Ahli kitab ini ahli Injil, people of the book, ya, disebut sebagai people of the book, ya. Tentang kelahiran Isa ini sejak dahulu sampailah sekarang tak habis-habis. Sehingga sebenarnya padri-padri itu pun penin sebenarnya. Sebab itu padri-padri itu yang membaca, dia lebih penin daripada yang tak baca tu. Padri-padri yang membaca lebih pening daripada yang tak membaca, yang jenis ngikut-ngikut je, ya. Golongan Kristian yang jenis ngikut-ngikut je, dia pun malas nak tumpu masuk ke dalam perbincangan yang memeningkan tu, ya. Dan kemudian dia pula didoktrinkan supaya terimalah secara dogma. Makna dogma ialah terima tanpa soal jawab, dogmatik, ya. Tapi yang banyak tahu peninnya yang di atas. Sebab itu banyak yang di atas tu masuk Islam, ya. Banyak yang di atas tu masuk Islam sebab dia mau tahu peninnya di mana. Sudahnya dia mau masuk Islam, ya tak? Cuma orang kita lah kadang-kadang
kita ambil pendekatan monopoli. Kalau boleh Islam tu yo kita, ya tak payah orang lain. Payahlah. Sebab dia kata di sini sampai sebagai setelah kita sebutkan di atas tadi, Raja Negro Romawi Kaisar. Kaisar ni Caesar, ya. Kalau bahasa Inggeris disebut Caesar. Caesar Konstantin, ya, Kaisar itu sebenarnya gelaran kepada raja. Ya, Caesar itu gelaran kepada raja, sedangkan namanya Julius. Ya. Jadi Kaisar dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa orang putihnya Caesar. Jadi Caesar Konstantin mengumpulkan pendeta, disuruh mesyuarat bersama 2170 macam-macam pendapat yang keluar. Segolongan berkata di antara Allah dengan Al-Masih ibarat persatuan api dengan besi, seketika sudah sangat panas, tak dapat dipisahkan lagi. Sebahagian berkata di antara Allah bersatu dengan Al-Masih, ya, laksana lautan dengan ombak, tak dapat nak dipisahkan. 100 berkata lain, 70 berkata lain, 50 berbeza, 170, 160. Akhirnya terdapatlah sefaham yang hanya 300 orang ditambah dengan 8 yang mula-mulanya ragu, dan Kaisar Rom mendengarkan mereka itu berbincang dengan sangat hati-hati, sedang baginda adalah seorang raja yang masih melekat dalam dirinya faham agama orang Romawi kuno dan banyak terpengaruh oleh falsafah lama Yunan Romawi, ya tak? Dia sebelum Nasrani itu, sebelum Nasrani itu ada faham-faham lama kuno yang kita dengar bahawa bumi ini berada di atas tanduk. Tanduk itu, ya, maknanya adalah tanduk Krobo ke tanduk Rusa ke. Itu faham Yunan tu. Itu faham Yunan. Faham Rom lama. Lalu jadi bercampurlah dengan faham Nasrani itu. Lalu akhirnya mengambil pendirian yang condong kepada 300, bahawa Tuhan itu terdiri daripada 3 Trinity itu. Maknanya 3 elemen, 3 unsur. Adanya Allah Bapa, iaitu Tuhan Bapa, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Ruhul Kudus. 3 bergabung jadilah satu. Jadi maknanya di situlah, inilah perbahasan tentang kamu bercakap, kamu nak gunakan perkataan Allah, sedangkan kamu ada menyatakan Allah itu ada anak. Jadi Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Kami bila menyatakan Allah, Allahu Ahad, Allahu Samad. Ya. Jadi di situlah perbahasannya, bahawa kalau kamu nak guna perkataan Allah, Allah bagi kami ahad, lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tidak diperanakkan. Sedangkan kamu nak guna juga, placingnya tak kena. Kamu kata ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Jadi selamanya kami memakai kalimah itu dengan maksud Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi ada distortion, ya tak? Ada di situ pencemaran berlaku apabila kamu cuba nak guna juga. Saya nak sebut macam mana contoh, ya tak? Selamanya kita menggunakan sesuatu itu dengan penuh kesucian dan kemurnian, tidak ada sekutunya. Tiba-tiba kamu nak gunakan, tetapi dengan lain pula dia punya, maknanya versi persekutuan, syuraka. Jadi berlakulah distortion tadi, ya tak? Tak kena sangatlah, berlakulah pencemaran. Contoh gini lah, sebab tuan-tuan, kita buat tempoyak masak, dah. Kan? Kita buat tempoyak masak itu memang tak campur dengan yang bukan-bukan. Nah, tak ada benda yang bukan-bukan. Tiba-tiba lantoknya dicampurnya dengan pisang. Ya. Contoh, ya tak? Itu perbahasan tentang vaksin ni. Ya, tentang vaksin ni, ya. Kita tak ada masalah untuk terima kalau sekiranya ianya itu maknanya memang daripada, maknanya kita kata secara naturalnya ianya akhirnya menjadi sesuatu daripada proses, ya, akhirnya dia menjadi sesuatu yang halal. Contoh ginilah senang, tuan-tuan. Kita nanam mayat. Atas kubur tu akhirnya tumbuhlah pokok. Jadi kita bilangnya makan rambai daripada kubur tu. Apakah rambai tu tak sah? Ngapa dia datang pada mayat tu?
Dah, benda dah berubah jadi kambing. Sentai je lah. Tapi isu vaksin ni bukan itu. Isu vaksin ni ialah masalah janin. Ada janin yang dibunuh, lalu dia dimasukkan ke dalam vaksin tu. Itu isunya, bukan masalah by nature yang macam tadi yang kambing tumbuh atas kubur tadi, ya tak? Itu tak ada masalah lah. Kodam je lah kambing tu, ya tak? Tapi cerita kambing ni sekarang tak ada dah, sebab zaman dokong mana ada main kambing dah. Dulu itu pun kita kokok, ya, mana ada sangat banyak barang nak dikokok dulu, ya tak?